Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam pada pagi ini, Fadhil Ali Bilal Fadhil Ustaz Syukri FCU Surau, Fadhil Ustaz Nawi, seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Sebelum kita beredar pada pagi ini, marilah sama-sama kita dengar beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabit dengan puasa. Daripada kitab Bulughul Maram, susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dalam kitab berkenaan dengan hadis-hadis hukum dalam bab berpuasa. Hadis nombor 677. Wa an Hafsah ummil mu'minina radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubay ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني la siyama liman lam yafridhu minal lail. Daripada Hafsah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak melakukan niat puasa di malam harinya sebelum fajar, sebelum masuk subuh, maka puasanya tidak sah. Fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, rawahul khamsah. Rawahu khamsah ni dalam ilmu hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud. 5 orang tak termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Tirmizi dan An-Nasai cenderung menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Sebahagian ulama hadis menganggap hadis ini terhenti dekat Habsah. Tak ada daripada Nabi lah, bukan kata-kata Nabi, kata-kata Hafsah. Siapa yang tak niat puasa malam tu, maka tidak ada puasa baginya. Namun Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sebagai hadis marfu'. Marfu'an, maksud marfu' ni disandar pada Nabi. Sebagaimana yang kita baca ni lah, bahawa Nabi SAW bersabda. Khilaf. Sebahagian kata Nabi yang ucap, sebahagian yang kata Ummul Mukminin Hafsah yang kata. Walaupun Hafsah yang kata, tapi ini melibatkan hal agama, mesti benda ini mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah boleh dikatakan hampir kesemua para ulama termasuk mazhab 4 menganggap bahawa niat berpuasa di malam hari ini suatu yang faridah, yang fardu.
ada segelintir sahaja yang menganggap tidak perlu niat. Majoritinya Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kena niat. Okay. Kerana hadis yang kita baca ni, kalau tak niat fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dikira dengan niat. Menurut riwayat Al-Imam Daruqutni disebut tidak sah puasa orang yang tidak memastikan niatnya sejak malam hari lagi. La siyama liman lam yafridhu minal lail, dalam riwayat Daruqutni, dan juga menyatakan bahawa tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat minal lail, tak berniat malam lagi. Kalau tak niat malam, siang tak jadi dah. Okay. Malam ni bila? Daripada maghrib terbenam matahari sehingga masuk subuh. Tu tempoh niat dia. Okay, cuba tengok hadis seterusnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay? Qulna la. Qala fa inni idza sha'im thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'ima faakala. Rawahu Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang hadis berikut. Di saat hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami, lalu bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Dakhala alayya an-nabiyyu, Nabi SAW satu hari balik ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi tanya, ada makanan tak hari ini? Lalu Aisyah kata, kami menjawab, tidak, tak ada makanan. Qulna la, tak ada makanan. Lalu baginda menjawab, kalau begitu sebaiknya aku puasa saja. Fa inni idzan sha'im. Kalau begitu aku puasa jelah, kata Nabi. Tak ada makanan ni. Siang hari dah ni, zata yaumin, siang dah. Kemudian di hari yang lain baginda SAW masuk menemui kami dan kami mengatakan kebetulan ada orang yang mengirimkan bubur hais, bubur kurma yang dicampur dengan minyak sapi dan susu, minyak samin, buah khema dalam. Okay. Bubur arak lah. Lalu baginda SAW bersabda, kalau begitu hulurkanlah, marilah. Kerana sejak pagi lagi aku belum makan sesuatu pun, kata Nabi SAW. Lalu baginda memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. Artinya kalau tengok ada yang kedua ni, Nabi berniat puasa siang hari. Balik pas subuh dah lah, maknanya siang. Tak makan lagi. Ulu bubuk, makan. Okay. Tadi tak ada makanan, dia puasa. Berhubung dengan niat puasa ini, iaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini, saya ambil satu-satu persoalan berkenaan dengan niat. Jumhur ulama, majoriti para ulama, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, dan majoriti para ulama menyatakan bahawa awal malam ini ialah maghrib, start daripada maghrib sehinggalah fajar, dan kena berniat di waktu malam. Tiga mazhab ni berniat di waktu malam. Tak boleh tak niat di waktu malam. Puasa Ramadan, puasa sunat tak apa, puasa Ramadan, puasa yang fardu. Walau bagaimanapun Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan ulama yang sependapat dengannya, boleh kita berniat di waktu malam. Tapi kalau tak niat di waktu malam, boleh niat di waktu siang hari
tetapi dengan syarat sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur, walaupun puasa Ramadan. Mazhab ni kalau terlupa boleh niat siang. Kerana hadis yang pertama yang kita baca tadi, Nabi balik rumah, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada makanan. Kalau tak ada, puasa je. Dalam hadis ni tak ayat puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, puasa apa tak ayat. Puasa nazar ke, maka menjadi khilaf di kalangan ulama tentang niat di waktu malam hari. Majoritinya yang wajib Ramadan termasuk puasa nazar hendaklah diniat di waktu malam. Sebahagian ulama ada yang membolehkan di siang hari kalau kita lupa nak niat. Termasuklah puasa nazar dan puasa Ramadan, antaranya ialah pandangan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Okay. Khilaf khilaf. Okay. Niat puasa sunat. Niat puasa sunat pula lagilah khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Abu Hanifah, 3 mazhab yang besar, majoriti ulama sah niat puasa sunat ini di siang hari sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Dengan syarat puasa tu tak batal lagi. Sebagaimana hadis yang pertama tadi, yang pertama tadi Nabi kata tak ada makanan, kita puasa jelah. Okey. Majoriti ulama kalau puasa sunat tak apa. Yang tak bolehnya puasa wajib. Kena niat di waktu malam. Walau bagaimanapun sebahagian ulama antaranya Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, tidak sah niat puasa sunat di siang hari. Dia sama macam puasa Ramadan. Tadi tak boleh kena niat juga. Ini mazhab Maliki dan sekelintir kalangan para ulama. Tetapi pegangan majoriti para ulama daripada pelbagai mazhab, puasa sunat boleh niat siang hari. Mazhab Malik dan ulama yang sependapat katanya buat puasa sunat pun kena niat malam ni, hadis Hafsah tadi juga. Siapa yang tak berniat malam puasa qabla al-fajr, sebelum fajar, fala siyamalah, Nabi kata, maka tidak ada puasa baginya. Ataupun hadis Daruqutni bawah tu, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di waktu malamnya. Jadi hadis ni tak ayat puasa sunat ke, puasa wajib ke, sisi mazhab Maliki ke, ia belaka kena niat malam belaka. Ini antara punca yang menjadi khilaf di kalangan para ulama dari segi melihat hadis-hadis ini. Jumhur ulama yang kata boleh niat siang ni kerana hadis Aisyah tu, nombor 2 tu, siang hari Nabi kata ada makanan tak? Hadis yang pertama juga, tak ada makanan maka kita puasa. Hari lain ditanya ada makanan tak? Ada makanan, Nabi makan, tak puasa. Artinya boleh kalau puasa ini puasa sunat, walau bagaimanapun dia khilaf. Berhubung dengan puasa Ramadan, adakah kita perlu niat sekali je di awal Ramadan ataupun kena niat tiap-tiap malam? Ini pun menjadi pertikaian di kalangan para ulama kerana antaranya tidak ada dalil-dalil yang terang berhubung dengannya. Tak ada dalil yang terang. Maka menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan ulama-ulama yang bersependapat dengannya menganggap bahawa puasa Ramadan ini kena niat tiap-tiap malam. Kerana setiap hari itu hari-hari yang berbeza. Tak boleh tak niat tiap-tiap malam, kena niat tiap-tiap malam. Tak boleh lupa dia. Kalau tak niat, jadi tak sah hari yang tak niat tu. Berat juga. Ini majoriti para ulama. Walau bagaimanapun, Imam Malik dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, mazhab Maliki dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, menganggap bahawa cukup kita niat di awal Ramadan. Hari pertama Ramadan tu,
Aku niat berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Malam-malam yang akan datang tak niat pun apa dah. Sebab dipanggil saum Ramadan, puasa Ramadan. Sebulan tu wajib belaka. Pada niat sekali je. Dah kita buka kan, tu kena start puasa dan niat pula. Maka golongan yang kedua ini menganggap bahawa sebulan itu adalah kewajipan puasa, kewajipan ibadah selama sebulan, padan sekali niat je. Dah kita buka, lepas tu makan, lepas tu nyawa apa, semua tu adalah termasuk dalam ibadah Ramadan. Ya, sebulan dia masuk dalam tu belaka dah. Termasuklah buka pun ibadah ya sekali buat itu. Sahur dan sebagainya, maka padang dengan sekali niat untuk 10 hari terus. Jadi ulama-ulama dalam mazhab kita pun suruh bertaklid di awal Ramadan supaya kita niat sebulan Ramadan, takut ada malam-malamnya terlupa. Dalil-dalil yang terang berhubung dengan perkara ini pun tidak ada, sebab itulah berlaku khilaf di kalangan para ulama. Hadis-hadis sungguhnya kita baca tadi. Jadi boleh pegang belaka dua-dua ni. Kita tengok hadis 679 wa an Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Sahal ibnu Sa'din telah menyebut bahawa Rasulullah pernah bersabda, manusia akan tetap dalam keadaan yang baik, berada dalam khair, kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mana mereka masih menyegerakan berbuka puasa. Berada dalam kebaikan dalam Ramadan dan sebelum ataupun luar Ramadan ialah dengan kita menyegerakan berbuka. Ma'ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Muttafaq alaih ni, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis paling tinggi. Hadis yang paling tinggi sekali selalu saya sebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita jumpa istilah muttafaqun alaih, makna hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini hadis yang paling tinggi. Cuba tengok hadis bawah pada wali Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman di dalam hadis kursi, di antara para hamba-hambaku yang paling aku cintai ialah orang-orang yang paling menyegerakan berbuka. Dalam hadis ini dia panggil hadis kursi. Nabi sebut qala Allah azza wa jal, Allah berfirman. Ini adalah tujuan hadis kursi ini, lafaz dia, maksud dia daripada Tuhan, lafaz dia daripada Nabi. Quran maksud dia dan lafaz dia, huruf demi huruf itu mari daripada Tuhan. Hadis kursi ini maksud dia daripada Tuhan, tapi lafaz tu daripada Nabi. Beza apa dengan hadis Nabawi? Hadis Nabawi pun sama juga, maksud daripada Tuhan, lafaz daripada Nabi. Cuma hadis kursi ini untuk menguatkan percakapan. Banyak juga Nabi sebut Allah berfirman, Allah suruh, Allah perintah. Ini untuk menguatkan. Walaupun Nabi tak ayat pun ajaran Islam ni Tuhan perintah belaka, tapi setengah tepat untuk menguatkan percakapan, Nabi kata Allah yang bagi tahu. Itu tujuan dia litauqid, nak menguatkan. Sebut nama Allah Azza wa Jalla. Macam orang mengajar lah, kadang-kadang dia sebut nama-nama ulama, hukum ni wajib, mazhab ni, ulama ni, dalilnya begini. Kadang-kadang tak sebut nama-nama ulama ni, terus dia wayak aja hukum wajib, hukum sunat. Siapa dia kata tak tahu. Tak. Tapi kalau nak menguat kita sebut ulama Syafi'i,
Maliki, Hanafi, Hambali, nak menguatkan lagi ucapan kita. Kalau tak royak pun kita ambil daripada ulama-ulama ni juga, mereka lagu mana tak pandai juga dah. Ulama-ulama pun dia ambil daripada ulama-ulama yang terdahulu. Okey. Dan begitulah hadis kursi ni nak menguatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hamba dia yang menyegerakan berbuka. Ni bab buka ni menyegera belaka dah. Tak ada orang melewatkan. Okey. Bunyi je bang, makan selalu. Doa makan. Orang lelaki makan jelah dah. Puang lah biasanya. Puang duk sibuk nak bol lauk tu, nak bol lauk ni jadi lambat. Makan dulu, nak obor tak apalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, makan dua khemah. Ni banyak lagi tak obor ni. Tak. Goreng daging black pepper tak obor lagi. Masak 3 rasa tak obor lagi. Apa tu obor lah. Okay, jangan obor ni dak lambat buka 10 minit tu. Sunat berbuka awal ni makna boleh pahala dah situ. Puasa tu boleh pahala dah. Menyegerakan berbuka puasa boleh pahala. Menyediakan makanan dan hidangan berbuka boleh pahala. Masak pula boleh pahala. Allahu akbar. Banyaknya pahala di dalam bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Bab buka orang Melayu memang buka awal. Orang Arab begitu. Orang Islam seluruhlah buka. Dong terak ya selalu tak timbul persoalan. Wa ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu ada keberkatan padanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada yang sangat tinggi dalam sunan-sunan semua ada. Bahawa ajaran Islam kita ni suruh kita bersahur kerana di dalam sahur itu ada barakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud barakah ini kata para ulama hadis ialah paling kurang dengan makna dapat pahala. Kita bersahur tu boleh pahala. Ataupun juga dia boleh menguatkan fizikal kita untuk berpuasa di siang hari. Itu pun masuk dalam erti kata barakah juga. Erti kata barakah juga. Air Zam-Zam Nabi sebut dalam sebuah hadis, air yang barakah, Nabi kata. Maksud apa air Zam-Zam ni air barakah? Kita minum tu boleh pahala dah. Minum tu boleh pahala dah. Begitu juga dengan sahur. Maksud sahur ni barakah apa dia? Kita makan sahur tu boleh pahala dah. Bangun bersahur tu boleh pahala dah. Itu antara makna barakah. Ada juga mengatakan bahawa makanan pada sahur itu adalah barakah. Kita makan tu boleh pahala dah dan boleh menguatkan kita untuk kita berpuasa di siang hari. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnad dia. Nabi kata sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada orang yang makan sahur. Maksud apa Allah berselawat kepada orang makan sahur ni? Samalah dengan kita berselawat pada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, mengucap selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi dengan sesungguh-sungguhnya. Maksud apa kita berselawat kepada Nabi? Kalau kita selawat sekali, Allah dan malaikat selawat pada kita 10 kali. Maksud apa Allah berselawat pada kita? Begitulah juga dengan Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Bangun makan sahur tu Allah dan malaikat berselawat pada kita.
walaupun tak selawat pada Nabi. Waktu lain kena berselawat pada Nabi, baru Allah dan malaikat berselawat pada kita. Kalimah as-salla yusalli as-salah, as-salawat jamak dia. Dia ada beberapa makna. Jika sekiranya perkataan itu daripada Allah kepada kita, lain makna. Daripada malaikat kepada kita, lain makna. Daripada kita kepada Allah, lain makna. Pada kita kepada Nabi pun lain makna. Kita bersembahyang dengan kita bersalawat, bersembahyang mai subuh tadi contohnya, itu kita dengan makna kita berdoa kepada Allah. Itu dia. Kalau kepada kita kepada Allah. Tetapi jika sekiranya daripada Allah kepada kita, Allah berselawat pada kita kerana kita bersalawat pada Nabi, kerana kita bangun makan sahur, Allah berselawat pada kita dengan makna Allah memberi rahmat, memberi keampunan kepada kita. Itu makna dia lain sikit. Orang bangun sahur ni Allah beri rahmat, Allah beri keampunan, maghfirah, apalagi dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan dia. Kalau daripada malaikat, malaikat berselawat pada orang yang makan sahur, malaikat berselawat pada orang yang berselawat pada Nabi, dengan makna malaikat berdoa pada Allah supaya Allah beri rahmat kepada kita, beri keampunan kepada kita, beri maghfirah kepada kita. Itu maksud selawat daripada malaikat. Itu beza biar kita tahu. Kadang-kadang siapa tak tahu maksudah makna apa selawat. Kalimah salawat tu makna apa? Cucu tanya ni, Toki makna apa ni berselawat pada Nabi? Tak kena biar kita tahu juga istilah-istilah yang ada dalam agama kita ini. Jadi antaranya ialah malaikat dan Allah Ta'ala berselawat pada orang makan sahur ni, Allah beri rahmat dan beri maghfirah pada kita. Cuba tengok hadis satu lagi. Wa an Salman ibni Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Salman ibnu Amir Ad-Dabi radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaklah dia berbuka dengan makan buah tamar. Falyuftir ala tamrin, hendaklah dia berbuka dengan makan buah khuma. Dan jika tidak menemui buah khuma, hendaklah dia berbuka dengan meminum air. Falyuftir ala ma'in, berbukalah dengan air. Kerana sesungguhnya air itu suci, lagi menyucikan. Tahur, air itu suci, kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, iaitu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 5 ulama besar meriwayatkan hadis ini dan dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh ulama-ulama hadis yang lain. Walau bagaimanapun sebahagian ulama ada yang menilai hadis ini dhaif, antara Syekh Nasruddin Albani dan beberapa ulama hadis lagi. Artinya khilaf dalam menilainya. Sebahagiannya mengatakan sahih. Apabila sahih boleh dijadikan sandaran hukum. Artinya sunat kita berbuka dengan makan buah tamar. Setiap hari 30 hari kita buka. Dalam hati kita ni terlintas semua, Nabi suruh buka dengan buah tamar. Kita makan buah tamar. Boleh pahala dah situ. Buka tu boleh pahala dah. Menyegerakan berbuka boleh pahala dah. Ambil wakhma pula boleh pahala pula situ. Okey. Kalau tak ada wakhma, Nabi kata air. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi, juga dalam Al-Imam An-Nasa'i dan lain-lain riwayat, ada menyebut hendaklah kamu berbuka ala
rutabatin, kata Nabi. Naklah kamu berbuka dengan buah rutab. Rutab ni kurma hak lembut tu, hak lembek tu. Hak ni masuk pokok, dia ambil, dia borang bekas. Dipanggil rutab. Okay. Hak ni yang paling sunat sekali, berasal pada hadis-hadis yang lain. Kalau tak ada, kata Nabi, ala tamaratin, naklah kamu berbuka dengan tamar. Apa beza rutab dengan tamar ni? Ada beza sikit. Rutab ni hak masuk pokok tu, dia ambil, dia buah lembek. Tamar ni hak dia jemur. Dia jemur beberapa hari sehingga jadi kerah. Hak kerah tu dipanggil tamar dalam bahasa Arab. Kalau dia jemur ni tahan sampai 3 tahun. Kalau negeri Arab lah, negeri kita ni panah dan lembab ni mungkin tak bertahan juga. Kalau jemur boleh pergi sampai 3 tahun. Kalau tak jemur begitu, dalam 2 minggu, 3 minggu masam. Kecuali kita simpan dalam peti. Itu dia panggil rutabat. Jadi kalau ada rutabat, makan. Ni kata Nabi, kalau tak ada, barulah tamar. Kalau tak ada juga, kata Nabi, minum air, beberapa teguk air. Ini riwayat An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Artinya para ulama mengatakan sunat yang pertama sekali rutab. Lembut tadi. Dia bahasa Arab ni bahasa yang paling indah dan kaya dari segi kalimah-kalimahnya. Wakhama ni saja banyak nama dia. Banyak nama. Saya sendiri pun tak ingat. Antaranya dia panggil balah. Nak sejenis kurma dipanggil balah. Balah ni wakhama tu baru masuk separuh baru. Dia mau ambil dah waktu dia jemur. Ataupun dia jual pasal gitu je. Baru masuk separuh baru. Hitam paruh. Kalau kita tengok putih separuh, hitam separuh. Itu dipanggil balah dalam bahasa Arab. Masuk separuh tu dia ambil dah. Hak putih itu pun dia ambil dah agaknya jual. Ada dah pasal. Kalau musim dia, musim banyak dia ada jual dah putih pun. Masuk sikit pun kerah lagi, tak lembek lagi pun dia jual dah juga. Hak tu pun sedap makan. Dia keruk-keruk itu manis dah. Kalau dia putih betul tu kelak. Macam wasiku ni, kuasa putih tu, kelak gitulah wakhama. Bila masuk manis letih pula. Okey. Jadi dia jual dah juga tu. Banyak juga khasiat khema putih ni. Kalau ikut orang Arab, kok payah boleh hanok apa, amal makan khema putih ni. Dia boleh menyuburkan orang puan lah. Orang lelaki pun boleh juga boleh. Ada bahan-bahan di dalam tu yang boleh menguatkan, menyuburkan hormon. Tapi kalau tak bila makan, tak jadi juga sama saya lah. Dah 60 dah. Okay. Cik Imam kita 60 lebih, ada apa-apa boleh. Okay. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi yang pertama sekali sunat apa dia? Rutab. Yang kedua tamar. Kalau tak ada juga air. Biar ada dalam kepala kita 3 peringkat yang Nabi sebut di dalam hadis-hadisnya yang banyak ini. Jadi kalau kita ambil ni beli rutab, rutab ni yang pertama sekali Nabi suruh. Boleh pahala tinggi lagi. Beli rutab dah. Kalau tak ada baru ambil tamar. Kalau ada dua-dua mah ambil rutab dulu. Boleh pahala dah situ. Sebab Nabi suruh ambil itu dulu. Kalau tak ada, Nabi kata, barulah ala tamarat, baru ambil tamar hak kering tu. Setengah orang tu dia kata saya tak perlu ustaz. Kerah khema dia kata. Jadi tak akanlah khema. Saya kata nak bagi lembut mudah je. Buah dalam air. Rendam boleh setengah jam tak lembut lah. Orang Arab kalau nak makan khema macam ni pokok, tak ada dah. Khema ni kan ikut sepanjang tahun tapi dia ada musim hak banyak. Time tak ada tu, hak kering tu dia rendam dalam air pula. Dia rendam dalam air. Dalam setengah jam jadi lembut macam hak baru ambil pokok juga. Tu cara dia.
Moleknya kalau kita rendang malam, balik terawih, bawa dalam gelas apa, tutup. Pagi esok kita minum. Air dia tu pun sangat berkhasiat. Nabis dipanggil. Makan rutab dulu, kalau tak ada bawa khema. Kalau tak ada juga air. Begitulah yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita, kalau tak ada wakhema, dia kata makanlah benda-benda yang manis. Dia kias kepada wakhema. Tapi guru-guru saya, antaranya guru saya mengajar kitab Bulughul Maram ini, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani, dia kata, ada dalam hadisnya, Nabi kata makan rutab. Tak ada rutab tamar, tak ada tamar air. Begitulah yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Kita amal ikut hadis dia kata, tak payah kias lah. Sebab di negara Arab ni pun banyak manis-manis kalau kita nak kias. Makanan manis Arab lebih banyak daripada kita lagi. Bulan ni pun banyak dah makanan Arab sampai kat kita. Seperti kenapa lupa dah mana-mana. Kurot ada jual merata dah di pasar kunafa, lupa dah, lama tinggal 30 tahun dah tinggal Arab. Negara Arab penuh makanan manis-manis. Jadi kalau nak kata boleh kias dengan makanan manis, kata Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani, 30 tahun dulu dia sebut. Baca kitab ni tengok balik apa yang dia pernah sebut. Dia kata kita ikut Nabi lah, tak payah kias. Dan Nabi kata rutab, tak ada rutab tamar, tak ada tamar air. Buah-buahan di negeri Arab pun banyak. Timur Cina Nabi makan. Macam-macam makanan ada. Sunnah juga. Buah delima, buah anggur, ada belaka negeri Arab. Tapi Nabi tak suruh makan. Nabi suruh makan tamar, rutab, batu tamar. Kalau tak ada, air. Makanan-makanan manis negeri Arab banyak. Oleh sebab itu tak payah kias, dia kata. Ikut apa yang disebut oleh Nabi. Jadi kalau tak ada khema sungguh di rumah, minum air. Minum air. Air masuklah mulutnya. Kita niat dalam kepala kita ni, kan ini yang disuruh oleh Nabi. Ada pahala dah situ. Beza dengan kita tak kira makanan apa. Ada depan bahan. Ondeh-ondeh ke, kopi ke. Dah kira dah mana dulu. Biar ada tertib dalam minda kita dan kita buat itu mengikut apa yang Nabi suruh. Moga-moga boleh pahala juga situ. Kerana ittiba'us sunnah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah kuliah kita pada pagi ini. Dah habis dah Ramadan ni, panjang ni. Moga-moga menambahkan ilmu pada kita. Ya. Tak niat apa tu? Tak niat puasa. Bangun sahur tapi tak niat puasa. Sah dah tu, bangun buat benda apa tu? Bangun nak menyaur. Menyaur nak buat benda apa? Nak puasa lah. Ada juga orang yang tersalah faham sampai begitu rupa. Dia kata, saya ingat nak puasa lah. Niat lah malam dia tu. Tak sah dah aku hari ni. Ada. Tanya, dah nyaur tak malam? Nyaur. Habis 2 pinggang. Dah niat dah tu, bangun nyaur tu nak puasa. Niat ni bukanlah semestinya kita ucap. Setengah orang tu dia mesti kena ucap saja, aku puasa besok hari kerana Allah Ta'ala, puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu kita menyusun perkataan di dalam minda kita. Itu bukan niat. Niat sungguhnya kita bangun, puasa nyawa sikit. Ya dah tu. Gelak pergi bangun mandi, nak pergi bandar. Balik sikit pergi mandi, nak pergi bandar tu kan. Tak semestinya kena ada dalam fikir, sahaja aku nak pergi bandar. Tak perlu. Ambil kucing motor, pergi start pergi. Ya dah tu. Begitu juga dengan puasa. Bangun sahur tu kira niat dah tu. Nak berpuasa. Benda yang terlintas di dalam hati,
sudah memadai dan itulah niat. Bukanlah Islam ni suatu benda yang payah. Oleh kerana tak faham, begitulah jadi niat kita ni akad takbir sampai berpuluh kali. Semayang tak faham, orang Melayu tak faham dalam bab. Sampai berkali-kali sampai akad takbir. Daripada awal imam akad takbir, imam nak wis salam baru boleh Allahu akbar baru mari niat. Okey, ini adalah salah faham yang besar di kalangan orang Melayu kita. Di kalangan mazhab luar daripada mazhab kita, bab mazhab kita ni antara Imam Syafi'i sendiri dia kata an-niyah ini qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu definisi Imam Syafi'i. Dia niat berserta dengan dia buat. Dalam takbir tu kena niat. Ini kepahaman yang dipaham oleh Imam Syafi'i. Tetapi ulama-ulama mazhab lain dia faham niat ni ada dah. Turun rumah tak nak mari sembahyang subuh tu ada dah niat sembahyang subuh. Tak ada niat dah dia dalam sembahyang ni. Dia akad takbir, orang mazhab lainnya Allahu akbar. Dalam hati dia Allahu azim, Allah maha besar. Dia menghayati makna Allahu akbar. Tak ada dah aku sembahyang, tak ada. Niat nak turun dia ada dah. Nak sembahyang subuh dah ni gelap ni pukul 6, sembahyang dah apa? Ada dah. Jadi tak payah. Begitu kat puasa ni garik tu niat ada dah. Bahkan sebahagian ulama kalau lupa malam siang hari ni aku nak puasa Ramadan, tak jadi halangan dah. Ini termasuk perkara furu' fiqhiyah, cabang fiqh, dalil-dalil yang terang, yang detail begitu tidak ada. Sebab itulah menjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh niat. Jadi bangun sahur tu dikira sudah ada niat nak berpuasa. Tujuan apanya pukul 5 bangun kokang-kokang tak, melainkan nak puasa di siang harinya. Maka tidak menjadi halangan, itu sudah dikira sebagai niat. Bahkan niat malam pertama nak puasa seluruh Ramadan di sisi sebahagian para fuqaha sudah memadainya, walaupun kita lupa niat di pertengahan Ramadan. Biar mudah itu Islam ni, biar mudah. Orang Arab saya tak pernah tengok akad takbir acak kali ni. Tak mari niat, tak timbul. Orang Melayu kita. Kalau berlakulah begitu, nak buat mana? Memang ramai ada. Segi kocok dia sekali. Dah takbir dah sudah. Nak buat apa ni? Hanya sekali. Mayang lah itu. Dah mayang ke apa? Mayang subuh lah. Itulah niatnya kata. Menyusuh apanya. Allahu Akbar, iyalah. Sebab tak faham. Akhir itu yang menjadi begitu rupa sekali. Tak faham berkenaan dengan agama Allah. Sekadar itu saja kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga menambahkan kefahaman kita dalam beragama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.